Jadi dia kata kama alimta hadza qarrarahu syaikhu fi darsihi. Inilah yang mentakrir akannya oleh tuan Syekh kepada Syekh Syarqawi ni. Apa nama dia mula-mula dah ingat dah. Belum siapa dah. Mula-mula muqaddimah. Awal kita sebut dah tu. Inilah yang telah ditakrirkan oleh Syekh dalam pengajiannya. Wa huwa adh-dhahiru. Itulah yang zahir. Jumpa tak? Jumpa. Syekh dia. Jumpa Hafiz. Muqaddimah mula-mula. Al-Mullawi, Al-Adawi, Syekh Al-Adawi. Dalam pengajian dia. Dia kan diistifadah banyak daripada Syekh Adawi kan. Bila dia Syekh Adawi mensyarahkan Sanusiyah ni. Lagi dia kata wa hakadha qarrarahu syaikhu fi darsihi wa huwa adh-dhahiru. Inilah yang zahir. Khilafu ma dzakarahu fil hasyiyati. Menyalahi apa yang Syekh sebut dalam hasyiah dia. Hasyiah Syekh dia sebut lain. Masa dia tadris, dia ngajar, dia kata lain. Apa yang disebut oleh Syekh semasa pengajaran dia tu, itulah yang zahir. Makna itu yang lebih dekat kepada makna murad. Menyalahi apa yang Syekh sebut dalam hasyiah. Syekh sebut dalam hasyiah ke mana? Min annal mahzufa min kalamil musannifi huwa muqaddamu syartiyatil qiyasil awwali faqat. Bahawa yang dihazaf dalam kalam musannif ialah muqaddam kepada syarat qiyas yang pertama sahaja. Tu disebut dalam hasyiah dia. Jadi hak ni tak apa zahir lah. Hak zahirnya dia hazaf muqaddam syartiyah qiyas yang kedua. Satu. Lepas tu lain pula dia kata wa anna qawlahu atah lagi. Wa qad ulima mimma dzukira anna qawlahu law amkana ila akhirih taliha, ialah talinya. Law amkana. Wa anna qawlahu law amkana, itu tali kepada qiyas syartiyah itu. Law amkana. Jadi law apa nama ni? Law amkana an yalhaqahu al-adam. Law amkana an yalhaqahu al-adam lan tafa anhu al-qidam. Jadi wa anna qawlahu law amkana ila akhirih taliha. Begitu, ada nuskah lain. Dia kata taliha. Jadi kata musannif law amkana itu ialah tali kepada syartiyah. Wa innama 'abbara al-musannifu bil imkan, dan hanya saja musannif takbirkan dengan imkan. Law amkana itu fi qawlihi law amkana, walam yaqul, musannif tidak kata ma lahiqahul adam. Musannif tak kata ma lahiqahul adam. Nescaya barang yang mendatangkan dia oleh Adam. Dia tak datang dengan sirah sesuatu ma lahiqahul adam, sesuatu yang mendatanginya oleh tiada. Kalau ada sesuatu, kalau sini dia kata law amkana, kalau mungkin didatangi oleh Adam. Musannif kata itu. Musannif tidak kata ma lahiqahul adam, barang yang didatangi oleh Adam. Sesuatu barang yang didatangi oleh Adam nescaya ternafi daripada qidam. Dia kata gitu. Sebab apa? Li'anna imtina'a imkani luhukil adami yastalzimu imtina'a luhukihi bil fi'li min babil aula. Kerana mustahil imkan, ternafi imkan luhuk, ternafinya mungkin mendatangi Adam itu melazimi ternafi datang secara fi'il, bi fi'il.
Datang sungguhti. Kalau tak mungkin mari pun ternafi, mari lagi tak mari. Nampak tak? Kalau kemungkinan datang Adam pun mustahil, apatah lagi datang sungguhti. La yastazimu imtina'al hukihi bil fi'li. Melazimi ternafi datangnya Adam secara sungguh. Dah kalau mungkin pun tak boleh, kalau sungguhti lagilah tak boleh. Min babi aula. Bi khilafi aksihi. Lain kalau akas dia. Kalau kita kata apa yang didatangi Adam, kita tak datangkan dengan ibarat kalau mungkin. Kenapa? Idh la yalzamu min imtina'i luhukil adami bil fi'li imtina'u fa'i bagi yalzamu imtina'u imkani luhukihi ma'a imtina'u imkani luhukihi. Kerana tidak lazim terhalang datangnya Adam secara sungguhti itu, tak lazim terhalangnya mungkin datang. Tak? Makna apa? Kalau kita kata tak mari, kita menafikan kedatangan Adam. Itu nafi kedatangan Adam secara sungguhti tak melazimkan bahawa ada kemungkinan. Dia kata tak mari, sungguh tak mari. Tapi boleh tak? Boleh tak? Nampak? Jadi hak ni kata apa nama ni? Innal ladzina kafaru la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang kafir la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah masuknya unta dalam lubang jarum. Secara sungguhti unta boleh masuk dalam lubang jarum? Tak boleh masuk. Unta yang begitu besar dengan lubang jarum yang begitu kecil tidak akan tembus, tak akan boleh masuk unta melalui lubang jarum yang kecil. Bil fa'il tak boleh. Tapi mungkin tak boleh masuk. Mungkin dengan Tuhan kecilkan unta atau Tuhan besarkan lubang jarum. Nampak? Jadi menafikan berlaku secara sungguhti tidak lazim menafikan ada kemungkinan datang. Sebab itu bila kata lau amkana, itu lagi mubalaghah pada penafian. Ma'a annal matluba, wal hal yang dituntut huwa wujubul baqa'i lahu ta'ala, iaitu wajib kekal bagi Tuhan aklan, secara akal. Annal matluba wa huwa wujubul baqa'i lahu ta'ala la yatimmu. Jumlah la yatimmu tu jadi khabar bagi anna. Annal matlub, yakni apa yang matlub? Wujubu baqa'i lahu ta'ala aklan itu la yatimmu illa bimtina'i imkani luhukil adami. Tidak akan sempurna dalil kecuali dengan menafikan mungkin datang Adam. La bimtina'i luhukihi, bukan semata-mata menafikan datang. Nafi Adam mari saja. Tak cukup menafikan kemungkinan Adam mari. Nampak? Idh la yalzamu min imtina'i luhukil adami wujubul baqa'i, kerana tidak lazim terhalang datangnya Adam itu wajib sifat baqa'. Tak lazim. Kok mana? Kerana apa? Li jawazi an yakuna mumkinul baqa'i, kerana boleh jadi sesuatu itu mungkin tapi kekal. Mumkinul baqa', an yakuna mumkinalah, an yakuna mumkinal baqa', dia itu mungkin baqa'. Au wajibahu, ataupun wajib baqa'. Mungkin baqa', wajib baqa'. Tak? Jadi hina idzin, ketika itu bi khilafi imkani luhukil Adam, lain kalau kemungkinan datang Adam. Fa innahu yasduqu bimtina'i luhuki wujubil adami wa jawazihi, kerana itu menafikan datang, menafikan luhuk wujud Adam. Datangnya wajib tak ada itu atau harus tak ada tu. Nampak tak? Boleh tak? Jangan lari.
Jangan jadi khayal. Khayal. Benda-benda yang berkait ni. Okey. Jadi bila menafikan imkan dia umum. Kalau nafi, lain dengan nafi luhukil adam. Lain dengan imkan luhukil adam. Mungkin datang adam kerana itu berbetulan kena dia dengan ternafi datang wajib adam dan juga haruh adam. Nampak? Okey, habis. Wamtina'u dzalika, dan ternafinya demikian itu yastalzimu wujuba naqidihi, melazim akan wajib lawannya. Menafikan luhukil adam melazimkan wajib lawannya. Mari tak ada, lawannya dok mari tak ada, makna mustahil tak ada, mustahil mari tak ada. Faham tak? Mari adam, luhukul adam, kedatangan adam, nafi dia benda. Kedatangan adam, nafinya dok kedatangan adam. Allazi huwa baqa. Apa maksud dok kedatangan adam? Itu makna baqa. Wa huwal baqa'u. Wa inna ma kana imtina'ul imkani sadiqan bidzalika. Hanya senya ternafi mungkin itu membetuli pada makna demikian itu. Kok mana imkan, imtina'ul imkan itu kena kepada makna demikian itu? Li'annal murada bil imkani, kerana yang dimaksudkan dengan imkan ni al-imkanul ammu. Imkan am. Ingat lagi imkan am, imkan khas? Tak ingat dah. Imkan am dia nafi. Imkan khas ni imkan yang maksud mungkin. Dalam maksud istilah mungkin itu nafi apa? Makna boleh dua-dua tak? Mungkin dengan maksud apa? Mungkin apa nama ni? Allahumma salli ta'rif ni dah kita pun dah ingat dah jadi. Jadi imkan am ni umum. Dengan anak terjemah benda imkan am dulu. Boleh. Tak? Bukan makna harus. Dengan makna boleh jadi. Jadi boleh jadi. Tak tanda, tak tanda. Anak terjemah perkataan. Tanda. Tak jumpa. Kod bahasa Melayu. Makna boleh tu makna hak boleh tu boleh jadi wajib, boleh jadi harus. Tuhan, ada Tuhan, boleh. Boleh tu. Jadi boleh tu imkan. Boleh tu, ada Tuhan tu boleh. Ada makhluk boleh. Jadi boleh ni ialah terjemah bagi imkan dia kena kepada sama ada wajib ataupun hak jaiz kena juga. Hak mungkin. Tapi kalau harus ada Tuhan, tak boleh kata harus. Harus ia hanya kena kepada benda hak makna khas. Makna istilah. Ada makhluk, harus. Ada Tuhan, tak boleh kata harus. Itu kalau terjemah bahasa Melayu lah. Tapi nak mengajar orang jangan buat pening orang gini lah. Maksudnya pening kan, imkan ni tak salah. Tak ada ni. Ini imkan am ini istilah di sisi ahli manatiqah. Di sisi manatiqah. Nak membezakan makna imkan am dia apa istilahnya? Allahu akbar, dah ingat. Dalam tu sini ada sebut dalam hak jelas sekali dalam ni. Dalam syarah Hasyiah Bajuri ala Sanusiyah. Ada tu sebut. Menafikan apa dia dah ingat lah. Tak apa, ada FB ada tu. Boleh taklid lah bawah tu takrif dia. Okey. Tapi hak bahasa Melayu terjemah gitulah, setakat anda jumpalah. Perkataan boleh ia boleh gi. Ada Tuhan boleh tak? Boleh. Dengan maksud boleh ada. Boleh ada makna bukan harus. Diterima. Jadi ada makhluk boleh. Tapi lain beza. Hak ni wajib, hak ni mungkin, hak ni jaiz. Tapi kalau harus, itu makna imkan khas. Harus hanya kena kepada benda hak jaiz saja. Okey. Li'annal murad, sebab tu dia kata imtina'u dzalika yastalzimu wujuban naqidiyah wa inna ma kana imtina'ul imkan sadiqan bidzalik. Sebab tu dia kata sini atas tu katakan
bi khilafi imkani luhukil adam fa innahu yasduku bimtina'i luhuki wujubil adam wa jawazihi. Wajib adam ternafi datang wajib adam dengan harus adam. Jadi imkan yang dimaksudkan di sini ialah imkan am. Jadi dengan maksud apa? Ada mumtina, tidak ternafi. Tidak ternafi. Itu makna harus makna tak ternafi. Makna kalau kita boleh nak kata sini, kita guna hak tadi ayat boleh tu kan, ayat positif negatif. Dak ada Tuhan, dak mustahil. Ada Tuhan, dak mustahil. Betul tak? Betul tak ada Tuhan dak mustahil? Ada makhluk dak mustahil. Dak mustahil ni yang faham kok ayat negatif bagi boleh, yang makna imkan am. Tapi ada Tuhan, ada makhluk ni lain. Ada Tuhan wajibul wujud, ada makhluk ni jawazul wujud, mungkinul wujud. Tapi dari segi ayat dikata dak mustahil tu, hak kata imkan am tu. Nampak tak? Faham tak Said? Okey. A'ni adam al-imtina fa yasduku biwujubil adam wa imkani. Maka benarlah, kenalah dia pada makna wajib adam dan juga imkan adam. Lal khas, bukan dengan makna imkan khas allazi huwal jaiz indal mutakallimi. Yang mana khas, imkan khas itu ialah al jaiz di sisi ulama ahli kalam. Tu hak makna khusus lah tu. Kata mungkin itu dengan makna imkan khas lah. Okey, kemudian jadi imkan am ni ialah pada bahasa lah, boleh kita kata ialah makna imkan pada bahasa. Kemudian katanya fa in qulta, kalau kamu kata itlaqul imkani bihadzal ma'na istilahu mantiqiyyin, mengitlaqkan imkan dengan makna ini itu istilah mantiqiyyin, istilah ahli mantiq. Ada imkan am ni, ni istilah ahli mantiq. Kaifa yuhmalu kalamul musannifi alaih, macam mana boleh kita tanggung kalam musannif Imam Sanusi itu dengan makna imkan am di sisi ahli mantiq? Kalau iskal tu, qultu, maka aku jawab, huwa majazun, itu majaz. Makna musannif menggunakan majaz. Qari, apa makna imkan di situ? Imkan am, majaz ada qarinah dia. Qarinatuhu annahu qabala bihi wujubal baqa, kerana musannif muqabalah, datangkan lawangnya wajib baqa. Jadi bila datangkan wajib, tahu dah mungkin sini makna mungkin dengan makna imkan al-am. Sebab tidak lawan mesti kena harus sama harus. Okey. Annahu qabala bihi wujubal baqa al-mustadal. Al-mustadalla alaihi, yang dibuat dalil di atasnya, atas wajib baqa itu, bi ibtali naqidihi, dengan dibatalkan naqidnya, lawang bagi baqa, iaitu kedatangan Adam. Kan dinafikan kedatangan Adam. Ala ma huwa da'buhu, sebagaimana adalah dia da'buhu. Da'buhu makna dia apa ni? Fitratuhu sajiyatuhu, kebiasaannya. Da'buhu ay adatuhu, sebagaimana adat musannif fil aqidati, pada masalah akidah, min istidlali, dengan berdalilkan ala matalibi, di atas sesuatu matlab ni hukumlah, sesuatu hukum-hukum yang nak didatangkan dalil. Ya dah, min istidlali ala al-matalibi bi ibtali naqaidiha. Dia nak datangkan dalil bagi setiap matlab itu dengan membatalkan lawangnya. Nampak? Ad-dalil ma yutawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Kan takrif dalil kan?
ma yutawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Matlub khabari itu apa? Satu hukum yang nak buat datang. Jadi musannif pada nak mendatangkan dalil bagi matlab, pada kebiasaannya dibuat datang dengan mendatangkan membatalkan lawang. Wa naqidu wujubil baqa, lawang kepada wajib baqa. Lawang kepada wajib baqa. Apa dia? La wujubuhu, dak wajib baqa. Dak wajib baqa itu wa huwa a'ammu min wujubi muqabilihi. Dak wajib baqa itu lebih umum daripada wajib lawang. Allazi huwa luhukul adami, yang mana lawangnya itu ialah luhuk adam, wujud lawang itu wajawazuhu, dan jawaz luhuk adam. Wujud muqabilnya, mana muqabilnya wajib, luhuk adam atau harus. Apa? Dan wal imkanu yasduku bihima, dan penggunaan kalimah imkan itu dia berbetulan dengan makna kedua-dua ni, kena dengan makna kedua-duanya. Kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu. Apa tak? Ni perbahasan ibarat ni. Apa? Boleh? Ada buka live masjid ada komen, ada soalan. Habis. Qauluhu wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Ni kat anda dah ni. Kena baca syarah dulu. Kita baca syarah dulu Baca kat tepi tu. Qala syarihu rahimahullah wa nafa'na bi wa bi ulum fid darain amin. Yakni, ni sifat apa ni? Sifat baqa yakni menghendaki musannif annahu yajibu limaulana jalla wa azza, bahawa wajib bagi Tuhan kita yang maha agung maha mulia. Wajib apa? Al-baqa'u, oleh sifat baqa. Habis itu. Wa burhanuhu, dan dalil bagi wajib baqa itu annahu law amkana an yalhaqahul adamu, kalaulah mungkin didatangi oleh ketiadaan, lazima an yakuna min jumlatil mumkinati, maka lazimlah Tuhan itu daripada himpunan mungkinat, makhluk-makhluk, perkara-perkara harus. Mumkinat allati yajuzu alaiha, yang mana bila mumkinat haruslah di atasnya al-wujudu wal adamu, harus ada dan tidak ada. Wa kullu mumkinin, dan setiap yang mungkin itu la yakunu wujuduhu illa hadithan, tidak adalah kewujudannya kecuali baharu. Bila kata mungkin, kalau ada dia pun ada dia tu baharu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, jumlah tanzihiyah. Ta'ala Allah, maha suci maha tinggi Allah daripada demikian itu, uluwan kabira, setinggi-tingginya. Wa yalzamu min dzalika, dan lazim daripada demikian itu mana? Didatangi oleh tiada itulah, ataupun tidak wajib baqa tu. Lazim oleh apa? Lazim ad-dauru awit tasalsulu. Ad-daur ataupun tasalsul. Fatabayyana, maka nyatalah dengan demikian itu anna wujubal qidami, maka nyatalah dengan demikian itu bahawa wajibnya qidam itu yastalzimu wujubal baqa, melazimkan wajib baqa. Bila kata wajib qidam, dengan sendiri memang wajib baqa lah. Tak ada benda qadim dak baqa, dak takkan berlaku. Sebab bila kata qadim tu mustahil adam dah. Dah. Bila kata sedia ni benda yang tak boleh terima tak ada. Bila tak boleh terima tak ada tu tak kira tak ada dahulu, tak ada kediang. Sebab itu bila isbat qadim lazim dah baqa. Wa kaifa dalam kalam musannif Imam Sanusi itu istifhamun ala jihatil inkar, itu istifham, ayat pertanyaan tapi nak menafi, nak ingkar. Macam mana makna tak boleh terima lah, tak kam gitu.
Wat ta'ajjubi, dan atas jalan ta'ajjub, takkan sama sekali demikian. Okey, habis. Kata musannif rahimahullah taala, wal jaizu la yakunu wujuduhu, dan perkara jaiz itu tidak adalah wujudnya itu illa hadithan, kecuali baharu. Qad yuqalu, bila qad yuqalu ni bahas la nusallimu, kata boleh dikata bahawa la nusallimul mulazamatal madhkurata, kita boleh kita tak terima mulazamah yang tersebut. Mana? Dia kata jaiz itu sesuatu yang harus pastilah wujudnya itu baharu. Tidak adalah jaiz kecuali wujudnya itu baharu. Antara jaiz dan baharu tu kan berlazimang, bila jaiz mesti baharu. Kata kita tak boleh nak terima, boleh saja la nusallimu, kita tidak terima mulazamah al-mazkurah, berlazimang yang disebut bila jaiz mesti baharu. Kok mana? Li jawazi an yustanadal jaizu, kerana boleh jadi disandarkan kepada perkara jaiz itu ila illatin qadimatin, kepada illah yang qadim. Perkara jaiz tapi disandarkan kepada illah hak qadim. Nampak tak? Jadi jaiz tu jadi maklul dia. Hak qadim tu jadi illah. Maka illah dan maklul ni tak bercerai tanggal. Bila illahnya qadim, maklul pun qadim juga. Tapi maklul tu kena buat oleh illah. Nampak? Jadi dia itu jaiz. Tapi dia itu qadim kok mana? Kerana dia illahnya qadim. Faham tak? Illah jaiz. Jaiz ni maklum lah. Jaiz ni terhasil kerana ada illah yang qadim buat je. Dan kita maklum dah, illah dan maklum ni tak bercerai tanggal. Maka bila dia itu dibuat oleh illah, dia itu jaiz lah sebab dibuat oleh illah. Tapi dia tu qadim sebab illah dia qadim. Okey. Ayustanadal jaizu ila illatin qadim fayakunu qadiman, maka dia pun qadim jugalah. Itu dia punya iskal ni. Ini iskal ni mari daripada puak falsafah ni. Kita awal-awal sebab kita dah ditanam dengan bahawa qadim takkan benda baharu takkan sama sekali jadi qadim tak. Tapi di sisi falsafah dia boleh terima. Kerana dia terima berlaku alam ni syari illah maklum. Maka bila illah qadim, maklum mesti qadim juga. Kerana illah dan maklum tidak bercerai tanggal. Sebagaimana gerak jari dan gerak cincin. Okey. Maka jadi qadim. Wa jawabuhu, dan jawabnya qad yuqal tadilah. Anna ta'thira bil illati batilun. Memberi kesan dengan illah itu batil, tak betul. Kama qarrarahu huwa wa ghairuhu, sebagaimana ditakrirkan oleh Syekh dan selainnya. Waktu tak betul pada asal lagi. Jadi iraq itu tak boleh datanglah. Okey. Fa in qila, kata lain pula ni, jika dikatakan. Nak macam mana tu? Lam lima. 5 lam. 5 lam. Kenapa tidak 5 lam? 5 lam yakul. Kenapa musannif tak kata wal jaizu la yakunu illa hadithan? Kenapa musannif tak kata wal jaizu la yakunu illa hadithan? Dan musannif kata mana? Wal jaizu la yakunu wujuduhu. Ya ada kalimah wujud. Jadi i'tirad kedua kata, kenapa musannif tak kata wal jaizu la yakunu illa hadisan terus bi isqati lafzati wujudihi, dengan menggugurkan lafaz wujudihi. Sebab dari kata wal jaizu la yakunu wujuduhu. Ujiba. Siapa begitu dia delete dah. Kalau mari Viva gini mati si tula. Buat apa awak tulis gini? Check.
Ujiba, dan dijawab bi annahu law qala dzalika, kalaulah musannif kata gitu, la yakunu wal jaizu la yakunu illa hadisan, la lazimahu, maka melazim akannya anna kulla jaizin hadithun, lazimlah bahawa setiap yang baharu, setiap yang jaiz itu hadis. Bila kita kata wal jaizu la yakunu illa hadithan, maka lazimlah setiap jaiz mesti hadis. Walaisa kadzalik, walhal tidak sedemikian. Kenapa? Iz ba'dal jaizi, kerana ada sebahagian perkara jaiz, kal jaizi alladhi lam yuridillahu, seperti perkara harus yang tidak ingin oleh Tuhan, wuqu'ahu, Tuhan tak ingin ada. Perkara itu asalnya harus, tapi Tuhan tak ingin mengadakan dia. Contoh, kaimani Abi Jahlin, keimanan Abu Jahal. Keimanan Abu Jahal tu harus tak? Harus. Tuhan nak buat tak? Tuhan tak ingin buat. Jadi ada perkara jaiz yang Tuhan tak ingin berlaku. Kaimani Abi Jahlin, au urida wuqu'ahu, atau Tuhan ingin berlakunya, atau lam yurid, arada yuridu, lam apa itulah, lam au urida wuqu'uhu, au urida wuqu'uhu, ataupun diinginkan berlakunya, lakinnahu lam yaqa' bil fi'li, atau perkara yang ingin untuk berlaku tapi tak berlaku secara sungguh. Bila begitu, perkara itu la yattasifu bil hudusi, maka tidak dia bersifat dengan hudus. Faham tak? Perkara jaiz, kenapa kita tak boleh kata wal jaizu la yakunu illa hadithan, tidak adalah jaiz kecuali hadis? Kenapa tak boleh kata gitu? Sebab ada perkara jaiz yang tidak hadis. Perkara jaiz tu umum, benda hak harus. Ada perkara benda yang harus yang Tuhan tak ingin berlaku. Bila tak ingin berlaku, orang tak panggil hadis. Sebab hadis tu sesuatu yang ada sebelumnya tak ada. Dah sekarang ni tak ada. Bila tak ada, kita tak boleh nak sifatkannya sebagai hadis. Kerana hadis tu al-mawjudu qabla al-mawjudu al-mawjud alladhi sabaqahul adam, perkara yang wujud yang didahului oleh tak ada. Dak Imam Abu Bakar ada tak? Imam Abu Jahal tak ada. Dia harus tapi dia tak ada. Maka orang tak panggil dia hadis. Sebab hadis ni kena pada benda maujud yang ada, yang sebelumnya itu tak ada. Okey. Habis oh, dengar di Wahabi ni kata pening. Ini bukan akidah. Ni pembincangan apa ni, furuk-furuk ni, perkara-perkara ilmu kalam. Orang tak wajib tahu ni, orang awam lah. Okey. La tasafa bil hudus. Itu satu. Irad lain pula, la yuqalu, tidak boleh pula kita nak kata al hudusu huwal wujudu ba'da adamin, dan tidak dikatakan juga hudus itu ialah ada selepas tak ada. Hudus itu ialah ada selepas tak ada. Fayasiru ma'na kalamil musannif, maka jadilah kalam musannif apa? Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa mawjudan ba'da adamin. Kita ganti tepat hadis tu. Dan perkara jaiz itu tidak adalah wujudnya itu kecuali maujud selepas tidak ada. Wa huwa fasidun, ni tak kenalah gitu. Jadi hadis di situ kita tidak boleh kita katakan dia dengan makna wujud ba'da adam. Kerana bila kita letakkan hudus dengan makna al-wujud ba'da adam, kalam musannif jadi makna gini. Dia kata wal jaizu la yakunu wujuduhu illa mawjudan ba'da adamin, dan perkara yang jaiz itu tidak adalah wujudnya kecuali maujud selepas tak ada. Ayat dah kena tu. Fa huwa fasidun. Kenapa? Li'annal wujuda minal ahwal, kerana wujud tu daripada kategori ahwal. Dan macam mana kita sifatkan dia maujudan ba'da adamin?
kita sifatkan dia dengan apa? Dengan hudus. Dan kan dia kata wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Kalam dia. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan. Wujudnya kecuali baharu. Jadi wujud tu bersifat dengan baharu, makna wujud tu ada. Tak kena lah gitu. Sebab tu dia kata hudus tu kan dengan makna al-wujud ba'da adam. Maka bila dia ahwal, li'anna al-wujuda minal ahwal fala yattasifu bil wujudi, maka ahwal tidak disifatkan dengan wujud. Idh la yattasifu bihi illa al-umurul wujudiyatu, kerana tidak bersifat dengan wujud kecuali perkara-perkara hak jenis ada sahaja. La yuqalu, tak boleh kita kata atas jalan iraq gitu. Kenapa tak boleh kata? Li'anna, itu jawabnya. Li'anna naqulu, kerana kita kata qad taqaddama, telah terdahulu, ghaira marratin, bukan sekali, banyak kali. Dah dia kata bukan sekali dah sebut. Telah terdahulu apa? Qad taqaddama annal hudutsa, jumlah tu jadi fa'il bagi taqaddama. Annal hudutsa, bahawa sesungguhnya hudus, kama yutlaqu haqiqatan ala ma dzukira, sebagaimana diitlaqkan maknanya secara hakikat kepada apa yang disebut. Mana? Hudus haqiqatan, pada makna hakikatnya apa dia? Al-wujudu ba'da adam. Itu makna hudus. Sebagaimana dimaknakan dengan makna itu, a'ni al-wujuda ba'da adamin, itu yutlaqu, juga diitlaqkan majazan alal mutajaddidi. Diitlaqkan hudus dengan makna al-mutajaddidi ba'da adamin, yang berubah selepas daripada tak ada, yang baharu, yang berubah selepas daripada tak ada. Maka bila begitu, yang berubah-ubah al-mutajaddid itu, fatat tasifu bihil ahwalu, maka ahwal boleh bersifat lah. Hudus dengan makna itu ahwal boleh bersifat, kerana ahwal ni berubah-ubah. Kal wujudil madhkur, fatat tasifu bihil ahwal kal wujudil madhkur, seperti wujud yang disebut, maka wujud pun boleh bersifat dengan makna yatajaddad. Hudus dengan makna yatajaddad. Qauluhu wa burhanuhu wallahu ta'ala ala wa alam. Bawa dah tu Ashmawi kat mana? Lama dah. Banyak ya nak habis dah Ashmawi dah. Kat mana dah Ashmawi? Zarah makan. Betul? Zarah zaman Zarah makan. Situ ada tanda tak? Zarah zaman Zarah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala babu dharfi zamani wa dharfi makani. Oh, 40 Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Situ. Kata muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Apa kata dia ni? Muka surat 40 sini tak?
Qauluhu wa zarfu makan. Wa zarful makani wa huwa ismul makan. Situ kata dia wa zarful makani, dan zarah makan, wa huwa ismul makan, iaitu isim makan. Jadi zarah makan ni dia isim. Dia datang dalam bentuk isim. Ai alismu ad-dalu 'alal makani, iaitu isim yang menunjukkan di atas tempat. Wala yakunu illa mubhaman, dan tidak adalah ia kecuali mubham. Jadi isim makan ni tidak adalah ia kecuali mubham. Mubham ni makna dia tidak khusus lah. Tidak khusus, dia ibham. Qala fi matnil khulasah, berkata Imam Ibnu Malik dalam matan khulasah. Alfiyah dia lah dipanggil khulasah. Wa kullu waqtin qabilin dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Wa kullu waqtin qabilin dzaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Cuba. Dan setiap waktu yang menerima demikian itu. Setiap waktu. Setiap waktu yang menerima, makna yang menunjuk atas waktu. Yaqbalu qabilun dzaka, menerima mana? Menerima nasab. Yaqbalu dzaka, menerima akan nasab. Dan juga wama yaqbaluhu al-makanu. Dan apa yang menerima akan nasab oleh tempat. Tempat menerima akan nasab atas jalan dia jadi zarah. Illa mubhama, kecuali dia itu datang ismu makannya dalam keadaan mubham. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Atas. Jadi atas mana? Ibham. Atas dia lain daripada atas saya. Atas masjid lain daripada atas kereta. Atas meja lain daripada atas kerusi. Jadi depan rumah lain daripada depan pejabat. Itu makna mubham tu. Okey. Jadi tengok dia kata la yakunu illa mubhama, tidak adalah kecuali dia itu mubham. Wal mubhamu huwa alladhi laysa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Mubham itu ialah sesuatu yang tidak ada surah dan juga had yang tertentu. Bila kata atas orang ni beza. Jadi dia sendiri itu maknanya ibham. Makna ibham makna tak terhad, tak tertentu, umum. Umum bukan makna umum dengan makna khas tu. Umum dengan maksudnya dia tidak ada surah dan juga hak yang tertentu. Qauluhu al-mansubu, dia itu mansub. Yang mana isim makan al-mansubu? Isim makan wa zarful makan huwa ismul makan al-mansubu, yang mansub. Ihtaraza bihi, membuat pengecualian musannif dengannya dengan kalimah mansub itu, anil majruri wal marfu', daripada majrur dan marfu'. Majrur tak lah, marfu' pun tidak, keluar. Wa qawluhu amama, contoh apa ni? Dia buat contoh bitakdirin fi. Sini dalam matan sebut bitakdirin fi. Nak tahu zarah makan ni, kita boleh takdirkan fi, pada. Jadi dia pun sebut nahwu amama wa khalfa. Qawluhu amama huwa ismun lil jihati allati takunu amama syakhs. Amam ni ialah nama bagi jihah, pihak yang adalah di depan seseorang. Pihak depan dia panggil amam. Taqulu jalastu amam al-amir, aku duduk di depan al-amir, depan raja, depan prince. Wa amama mansubun ala dharfiyatil makaniyah bi jalasa. Amir di mana? Amir di fa'il jalasa. Min jalasa yang ada pada
jalastu tadi. Okey. Wa qawluhu wa khalfa wa huwa ismun lil jihati allati takunu khalfa syakhsi. Ia menunjukkan bagi pihak yang ada di belakang seseorang. Taqulu jalastu khalfal amir. Aku duduk di belakang amir. Fa khalfa tu mansubun ala dharfiyyati makaniyati bi jalasa min jalastu, sama. Wa quddama. Quddama depan juga. Wa huwa muradifun li amam. Sama bagi amam. Fa ma'nahuma muttahidun. Maknanya sama, wa lafzuhuma mukhtalifun. Lafaz dia berbeza, itu takrif mutaradif. Lafzani ittahadani fil ma'na ikhtalafani fil lafzi. Fil mabna, boleh tak? Itu mutaradifan ni, lafzani muttahidani fil ma'na mukhtalifani fil mabna. Lafaz berbeza, makna sama, itu mutaradif. Wa lafzuhuma mukhtalifun, lafaznya berbeza. Wa qawluhu fawqa wa huwa ismun lil makanil ali. Fawqa tu nama bagi tempat yang tinggi, yang atas. Sawa'un kana hissiyan, sama ada fawqa hissiyan, secara hissi, secara kita kata mana? Hissi ni apa? Berbentuk material ke apa? Bentuk bentuk fizikal. Apa bentuk fizikal? Ka qaulika jalastu fawqa as-sathi. Aku duduk di atas sutuh. Fawqa as-sathi. Duduk atas sutuh. Sutuh masjid ada kan? Bahagian atas bahagian atas rumah ke, atas bangunan tu sutuh. Itu fawqa juga. Au kana ma'nawiyan. Sawa'un kana hissiyan au kana ma'nawiyan. Ataupun fawqa ma'nawi. Makna yang tinggi pada pengertian. Bukan pada makna tinggi berbentuk fizikal gitu. Kama fi qoulihi ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa, dan atas setiap orang yang mempunyai ilmu itu, alimun, pasti ada yang lebih, yang amat mengetahui. Atas setiap orang ada ilmu, ada lagi orang lebih alim, lebih tinggi, lebih tahu. Ada mana? Dia duduk atas dia ke? Tak. Bukan dia duduk atas orang yang tahu tu. Duduk atas orang yang ada dhi ilmin. Tapi kedudukan. Jadi fawqa dengan makna fawqa al-ma'nawi. Nampak? Jadi itu nama syarat, tak pelik lah. Wa huwa alladhi wa fawqa. Benda ayat tu? Amintu man fis sama' sabtu fi fawqa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tu pun kalau alim tu kita kata pada Allah Ta'ala, maknanya bukan Tuhan duduk atas. Apa lagi? Min fawqikum. Apa tu? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa ayat dia depan dia? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Tak. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Betul tak? Jadi yakhafuna rabbahum min fawqihim. Fawqa tu bukan makna mesti dengan makna hissiyah, bukan. Makna atas dengan makna berbentuk fizikal. Kita bawah Tuhan atas gitu. Tak. Kerana fawqa juga ada makna maknawi. Wa tahta wa huwa mudaddun li fawqa. Itu lawan kepada fawqa. Wa huwa ismun lil makanil asfali. Itu nama bagi tempat yang bawah. Qala Allah Ta'ala, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Qad ja'ala rabbuki. Hei Maryam. Tak. Qad ja'ala rabbuki, di bawah kamu. Telah menjadikan oleh Tuhan kamu. Ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di bawah kamu sariyya. Fanadaha min tahtiha qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Sariyya apa dia? Sungai. Dia tengah nak beranak kan? Nak sengah nak beranak. Jadi dia sandar di pokok tamak. Dan Allah Ta'ala jadikan wahuzi, di bawah dia itu ada anak air, anak sungai. Tahtaki sariyya, di bawah kamu. Okey. Wassari
Huwa syarif. Mana dia? Huwa syarifu. Gitu. Ha? Oh, tu lain pula tu. Oh, tu lain benda. Wan nahrun saghir. Macam mana dia boleh jadi syarif, ha? Betul lah. Makna pun gitu juga. Asy-syarif. Nahrun saghir. Nahrun saghir. Huwa nahru as-saghir. Hak tu lah. Baiklah, la'alla as-sawab huwa nahru as-saghir. Air yang kecil. Itu makna syariah. Macam mana boleh mari syarih tu? Nahrun boleh jadi tu nun, he jadi he, guna titik, lepas tu sorry tu mari mana? So. Okey. Jadi wasariyu huwa nahru as-saghir, iaitu anak sungai. Fatahassala, maka terhasillah, makna khulasahnya. Fatahassala, makna khulasahnya annal jihati sittatun, bahawa arah itu ada 6 arah. Amama wa khalfa, depan belakang. Wahuma mutaqabilani, itu berlawanan, depan lawan belakang. Wa fauqa wa tahta, wahuma mutaqabilan, atas lawan bawah. Wa yamina wa shimala, kanan lawan kiri. Mubham lah ke? Makna kanan ana lain dengan kanan hentung, kiri ana lain kiri hentung. Jadi benda itu mubham. Sebab tu dia kata isim makan ni mubham. Wa inda bil ainil muhmalah, baca dengan ain, bukan ring, baca dengan ain. Ain tak ada titik. Musallasatun, dia itu musallasatan, hal keadaan ain itu musallasatan, boleh baca 3 baris. Inda, anda, unda. Wa kasruha afsahu, kasrah ain itu lebih afsah. Inda, anda boleh tak? Anda, unda boleh. Tapi lurah jarang-jarang lah. Wa kasruha afsahu. Tak, betul kita nampak kecil je Ashmawi, tapi dia bawa benda-benda yang fawaid yang tak ada pada kitab lain. Wa kasruha afsahu wa hiya minadh-dhurufi al-mulazimati lin-nasbi. Ini daripada zarah-zarah yang lazim dengan nasab ala zarfiyah semata-mata. Memang dia itu dalam keadaan nasab jadi zarah selama-lamanya. Kalau hak lain boleh. Kita kata hadza amamun, boleh. Ini depan. Boleh kata ini depan. Hadza amamun, hadza khalfun, hadza fawqun, boleh. Kita nak kata jadi mubtada khabar kan. Tapi kalau inda ni, apa nama ni, dia sentiasa nasab. Wa tujarru bimin, dan dia boleh jar dengan min. Min indi anfusikum, min boleh masuk. Wa jarruha bi ila lahnun, jar dengan ila itu silap lahan. Itu silap pada bahasa. Ila indi tak boleh. Ila tak boleh. Ila dengan lepas tu inda tak boleh. Dia dengan min tak apa. Okay. Min indi anfusikum. Okay. Qauluhu wa ma'a bi fathil ain, ma'a wa sukuniha ma' boleh. Wal fathu afsah, fathah lebih afsah ma'a. Dia tu apa? Ismun limakanil ijtima'i, nama bagi tempat berhimpun. Fil makani awiz zaman, sama ada berhimpun pada tempat atau pada masa. Famithalul makan, contoh berhimpun pada tempat. Jalastu ma'a Zaidin, aku duduk bersama Zaid. Fil masjidi, dalam masjid, itu berhimpun tempat. Wa mithaluz zamani, contoh masa.
Ji'tuka ma'al asri, aku akan datang bersama waktu asar. Makna masuk asar aku mari. Itu bersama pada masa. Wa qad takunu muradifatan li'inda. Dia kata kadang-kadang ma'a ni dia sama maksud dengan inda. Wa qawluhu wa izaa, izaa setentang. Bi kasril hamzati i. Al-ula hamzah pertama. Wa fathi zai iza wa hamzatu tsaniyatu mamdudatun. Hamzah kedua izaa. Makna apa? Bi makna muqabil, bertentang, setentang. Ada baiti bi izail al-mustashfa. Rumah saya setentang dengan hospital contohnya. Wa tilqaa. Okey. Tilqaa setentang juga bi kasril musannati, dengan baris bawah musannah, ta yang dua titik, musannati fauqiyah, ta yang dua titik, wal mad, dan baca dengan mad, tilqaa itu muradifun li izaa, sama dengan makna izaa fil makna wa in ikhtalafa lafzuhuma, walaupun berbeza dengan lafaz keduanya. Qauluhu wa hidhaa bimakna tilqaa, samalah, setentang juga. Mamdudun, baca dengan mamdud. Wa qauluhu wa huna, dan di sini bi takhfifi nun, huna dengan baca hunna, fil lughatil fusha, pada lughah yang fasih. Jadi huna ada sebut hinna ada ke Arab hinna ta'al hinna hina. Bukan yang hak tu baris tu tak apalah, nun tu. Hina bi takhfifin nun fil lughatil fusha, makna lughah fasah nun tu mesti tidak bersabdu. Wa huwa ismu isyaratin, isim isyarat, yusharu bihi ilal makanil qarib, yang ditunjuk kepada tempat yang dekat. Hina huna tempat dekat. Ta'al huna, mana? No. Dinung. Dinung sama. Sini dinung jauh. Gi dinung. Sini. Dinung lawan sini. Ya. Wa thamma bi fathil musallatsati, bagi atas sa yang titik tiga. Wa tasydidil mim tasydid thamma, wa bi dhammil musallatsah. Itu kalau dengan dhammah musallatsah, sum dengan tasydid mim, summa itu harfu atfin, itu harf ataf. Hak nak di sini ialah thamma. Wa idza ra'aita thamma ra'aita. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wal farqu baina adh-dharfi wal 'atif, beza antara zarah dengan harf ataf. Atif tu makna harf ataf. Apa dia beza? Fathu tsa'il musallatsati fi dharfi, fathah bagi tsa pada zarah. Wa ma asbaha dzalik, dan barang yang seumpamanya. Ai min asma'il maqadir, daripada nama-nama kadar, sukatan, nama-nama makadar, sukatan ukuran lah kata, ukuran. Kamailin, seperti mail, itu makan tu, ukuran mail, satu mail, satu batu. Wa farsakha, farsah, kamailin wa farsakhin, kamailin wa farsakhin, wa baridin wa ghulwah. Taqulu sirtu mailan, sirtu mailan, aku berjalan 1 mil. Aku berjalan 1 mil. Sebatu apa kilo? Tak ingat kita tak. Tak pakai waktu dah. Ini semua sukatan. Tengok ada tu mail berapa. Ada ni dalam maqadir syariah ni. Nak kalau aja itu buka kejap lah, buka kejap. Mail, miqdar, mail wa farsakh. Tengok berapa.
Wa ghalwah. Ghalwah. Tengok dia kata dengan kilometer mana tadi? Allah, ni tak ada ni. Jumpa. 1 mil sama dengan apa? 1 mil 1.92 kilometer. 1.92 kilometer. Ni tanya Ustaz Google. 1 mil. Farsah pula 5.76 kilometer. 5.76 kilometer. Farsah. Barik juga. Mana ni? Miqdar barik. Di sisi Syafi'iyah berapa? 44 point ni miqdar barik 44,250 meter. Maksudnya ya ratus kan? 442. Betul? Ke tak? 100 meter 1000 meter sekilo kan? 1000 meter maknanya 44 kilo. 44.25 kilo. 44.25 kilometer. Jadi 2 barik tu satu marhalah. Satu marhalah 2 barik. Apa tak? Jadi 44.25 kilometer. Itu barik. Ghalwah ini ramyatu sahmin. Selempar panah. Makna jauh mana lempar panah. Itulah ghalwah. Taqulu sirtu mailan. Aku berjalan malam sampai 1 mil. 1.95 kilometer. Wa farsakhan, 1 farsah. Wa baridan wa ghalwatan fahadha kulluhu min zarfil makan. Ini semuanya daripada zarah maskan. Qala babul hal wallahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanallah, alhamdulillah, wa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa, wa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.